Oke, so kita akan sambung subtopik yang seterusnya. Masih lagi subtopik 6.3. 6.3, tangent kepada bulatan. Oke, tangent kepada bulatan. Kali ini kita akan belajar apakah hubungan di antara sudut di antara tangent dan perentas dengan satu lagi sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Oke? So, standard pembelajaran membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan sudut di antara tangent dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu. Oke? So, kita tengok gambar aja 1E di sini. Oke, 1E. So, dalam 1E kita ada PQR. Apa ini PQR, kelas? Ini. PQR. Apa ini? Apa itu PQR? Garis lurus. Garis lurus. Apa itu? Kita sudah belajar dalam kelas yang sebelumnya. Apa itu? Tangent kepada bulatan. Sebab dia hanya menyentuh satu titik pada bulatan, yaitu di Q sahaja. Oke? So, PQR itu adalah tangent kepada bulatan. Kemudian kita ada, dalam bulatan itu kita ada perentas QS di sini. QS, nampak? Itu perentas QS. Oke, kemudian kita ada satu sudut X di sini. Oke, so kita ada satu sudut X di sini. Sudut X ini adalah sudut di antara tangent kepada bulatan dengan perentas di situ. Oke, kemudian kita ada satu lagi sudut, yaitu sudut Y di sini. Oke, sudut Y ini dia terletak dalam mana? Dia terletak dalam tembereng meja. Oke, tembereng meja. Yang ini tembereng minor. Yang warna putih itu tembereng minor. Yang warna orange itu tembereng major. So, sudut Y itu terletak pada tembereng major. Oke, ataupun kita sebut tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas QS. Maksudnya di sini, sudut Y di sini, dia dicangkum oleh perentas QS. Oke, ini. Dicangkum oleh perentas QS. So, kita ada dua sudut di sini, sudut X dengan sudut Y. So, apakah hubungan di antara sudut X dan sudut Y ini? Oke, hubungannya adalah sudut X dengan sudut Y di sini, nilainya adalah sama. Boleh, kelas? Sudut X di sini, bila kamu nampak sudut X di sini dan sudut Y di sini, nilai sudut X dan sudut Y itu adalah sama. Oke, ingat ya, sudut X itu adalah sudut di antara perentas dan juga tangent kepada bulatan. Sudut Y pula dia adalah sudut dalam tembereng meja ataupun tembereng selang-seli. Oke? So, sudut X dan sudut Y mempunyai nilai yang sama. Boleh ya? Oke, contoh. Kita tengok contoh 17. Rajah di sebelah menunjukkan. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga KLM dan PMN adalah tangent kepada bulatan. Oke, ini adalah segitiga KLM. Dan kita ada satu tangent kepada bulatan di sini, yaitu PMN. Oke. Tentukan sudut dalam tembereng selang-seli untuk sudut PMK dan satu lagi sudut NML. Oke, coba kita tentukan sudut PMK. Mana sudut PMK? PMK. Sudutnya di sini. Kan? Sudutnya di sini. Boleh kita tuliskan. Sudutnya di sini. Boleh? Sini sudut dia.
Kemudian, di mana sudut dia punya tembereng selang-seli untuk sudut PMK di sini? Di mana? Yang sama nilai dengan sudut di sini. Yang teacher touch ini. White one yang warna putih teacher touch ini. Sudut di sini, di mana yang sama nilai dengan dia? Dia punya sudut tembereng selang-seli. Coba satu orang respon. Yang ada warna merah tadi, titik merah. Sebut dia punya L. sudut. Sudut mana? Sudut L. Sudut di sini kan? Sini. Maksudnya ini apa sudut dia nih? Sudut K L M. Oke, sudut K L M. So sudutnya di sini. Boleh ya? Itu dia punya sudut dia. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Oke, boleh ya? Oke, seterusnya yang B di sini. Sudut NML. Mana NML? Kita padam dulu. Sudut NML. NML. Oke, kalau di sini mana yang sama? Manakah sudut tembereng selang-selinya? K. Yes, so K. Sudut di sini K. Apa nama sudut itu? Sudut L K M. Oke, kamu kena namakan sudut itu Sudut L K M. Pastikan dia punya sudut itu huruf dia berada di tengah-tengah. Yes. Kalau dia terbalik pula MKL sama juga kah tuh? Kalau LKM, MKL. Yes, boleh terbalik. juga. Boleh juga, cuma pastikan K dia di tengah-tengah. Dan satu lagi, penamaan sudut biasanya kita ikut abjad ABC. Mana yang duluan? L kah M? L kan? L. L. So dia punya penamaan itu biasanya dia ikut abjad ABC lah. Pastikan sudut yang kita maksudkan itu huruf dia berada di tengah-tengah. Boleh ya? Oke. Tengok contoh 18. Raja di sebelah menunjukkan segitiga ABL. Segitiga ABL. Diberi bahwa KLM adalah tangent kepada bulatan. So, yang ini tangent kepada bulatan. KLM, tangent kepada bulatan. Tentukan nilai X dan tentukan juga nilai Y. So, X di sini kita mau cari. Mana yang sama dengan nilai X? Oke, berapa nilai X, kelas? Berapakah nilai X? 60. 60. X ini adalah sudut pada tembereng meja. Oke, so nilai X mestilah sama dengan 60. Oke, 60 ini adalah sudut di antara perentas AL dengan tangent kepada bulatan KLM. So, X is equal to 60. Oke, boleh ya? Kemudian, Y pula. How about Y? Berapa nilai Y di sini? Berapa nilai Y? 54. Oke, 54. So, dapatkan. Ini adalah hubungan di antara sudut di antara tangent dengan perentas dengan dia punya sudut tembereng selang-seli. Oke, boleh ya? So, yang sudut di sini mesti sentiasa sama dengan sudut di sini ya. Sudut yang di sini mesti sentiasa sama sudut di sini. So, kamu ingat saja dia X begini. Nilai dia sama. Oke? Oke. Boleh kan yang antara itu? Seterusnya ialah Boleh. menyelesaikan masalah yang melibatkan tangent kepada bulatan. Apakah yang Anda tahu tentang tangent sepunya? Oke, apa itu sepunya, kelas? Soalan teacher, apa itu sepunya? Apa itu sepunya? Sama. Oke, sama. Jadi kita perhatikan gambar raja 1E dan 1B di sini.
Oke, so kita tengok. Dua bulatan, bulatan 1, bulatan 2. Oke. Kita tengok dia ada tangent sepunya. Tangent sepunya ialah satu garis lurus yang merupakan tangent kepada kedua-dua bulatan tersebut. Contohnya yang ini. Yang ini, tangent ini adalah tangent kepada si bulatan nomor 1 dan juga si bulatan nomor 2. So, tangent ini adalah tangent sepunya kepada kedua-dua bulatan ini. Boleh paham atau tidak? Boleh paham tangent sepunya? Boleh. 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 Oke. So, kita perhatikan 2A, 2B. Oke. Daripada raja, sebelum itu daripada raja 1A dan 1B. Kita tengok raja 1A, 1B. Adakah bulatan-bulatan ini bersentuhan? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak bersentuhan, kita tengok ini. Kalau tidak bersentuhan, dia akan menghasilkan 4 tangent sepunya. Oke. Kalau dua bulatan itu tidak bersentuhan, berapa tangent sepunya yang dia hasilkan? Ada 4. Oke, 1, 2, 3, 4. 4 garisan. Oke, itu kalau dua bulatan itu tidak bersentuhan. Oke. Tengok gambar raja kedua. 2A, 2B. Adakah dua bulatan itu bersentuhan? Iya atau tidak? Iya. Iya. Dia bersentuhan di luar sahaja. Oke? So, tengok yang B di sini. Dia bersentuhan di luar. Kalau dia bersentuhan di luar sahaja, maka berapakah tangent sepunya yang dihasilkan? Ada berapa? 3. Oke? 3 tangent sepunya dihasilkan. Oke? Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, 3A dan 3B. Kedua-dua bulatan itu, dia bersilang. Oke, dia bersilang. Nampak? Dia bersilang di sini dan di sini. Bersilang. So, bila dia bersilang seperti ini, dia akan menghasilkan 2 sahaja tangent sepunya. So, 2 garis lah. Nampak nih, 2 garis hijau. Oke, 2 tangent sepunya sahaja. Kemudian kalau case yang ini, raja 3C di sini, dia bertindih. Oke, bila bertindih, dia hanya menghasilkan 1 sahaja tangent sepunya. Boleh ya? Kita ada berapa keadaan? Kita ada 1, 2, 3, 4 keadaan. Oke? So, tangent sepunya adalah garisan atau tangent yang dimiliki oleh kedua-dua bulatan. Oke. Contoh 19. Ini adalah dua bulatan yang bersentuhan di luar sahaja. Oke. Raja di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat di A dan di B. Kemudian jejari untuk E. Berapa cm jejari E? Bulatan E. 4 cm. 4. Jejari adalah dari pusat ke lilitan. Kita ada 4 cm. Kemudian B itu punya bulatan 3 cm. Oke. Diberi PQRS adalah tangent sepunya kepada dua-dua bulatan tersebut. Yang garis lurus di sini adalah dia punya tangent sepunya dua-dua bulatan tersebut. Hitungkan nilai X. Oke, X di sini adalah sudut di sini. So, macam mana kamu buat ini? Kamu keluarkan yang ini. Bentuk apa ini? Keluarkan. Keluarkan yang ini. Ini. Oke. Bentuk trapezium kan. Kasih keluar dia. Oke, keluarkan. Kemudian kita buat pengukuran. BR adalah berapa? 3 cm. Nampak? Dari sini 3 cm. So, di sini pun 3 cm. So, kamu label lah 3 cm. Oke. Kemudian,
AQ di sini 4 cm. So di sini 4 cm. So kita buat garis di sini. Oke. So oleh kerana sini 3 cm, sebelah sini juga 3 cm. So yang di atas itu tinggal 1 cm. Because 1 plus 3 is 4 cm. Oke. Kemudian macam mana kita tahu AB di sini 7 cm? Macam mana kita tahu AB 7 cm? Because dari titik A sampai dia punya lilitan di sini adalah 4 cm. Kemudian dari di sini pergi sini 3 cm. So 4 tambah 3 equal to 7. Boleh sampai situ? Boleh? Boleh. Okey, boleh. So, sekarang kita mau guna apa? Kita kena apply apa? Apa yang kita sudah belajar sebelum ini? Bab-bab sebelum ini. Macam mana kita mau cari nilai X? Kita mau guna nisbah trigonometry. Okey, nisbah trigonometry. So, sekarang kamu fokus kepada itu segitiga di sini. Fokus kepada itu segitiga sahaja. Kita apply ilmu nisbah trigonometry. Kita mau cari nilai X di sini. Okey, nilai X. Di sini sudah ada 7 cm. Di sini ada 1 cm. So, kita akan guna apa? Label dululah. Label dulu sohkatowah. So, sudut kita ada di sini. Ini apa? 7 cm ini apa? Adjacent kah? Hypotenuse kah? Ataupun opposite? H. 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 Kita label H. H. Kemudian yang 1 cm itu apa? A. Adjacent. A. So, kita ada A. Kita ada H. So, mau guna apa? So, kah atau towa? So, kah atau towa? Kita kah. Okey, so ada A, ada H. So, kita kena guna kah. Okey, kena guna kah. Cos lah. Okey. So, cos X di sini sama dengan A over H. A dia 1. Okey, this one. H dia 7. So, letak 7 di bawah. Okey, cos X is equal to 1/7. So, kita mau cari nilai X. So, X is equal to ni. Okey. Dalam kurungan 1/7. Reverse ni cos ni. Okey, cuba kamu tekan kalkulator. Shift cos. Okey, dalam kurungan 1/7. So, kita akan dapat nilai X. X adalah sama dengan 81.79 darjah. Jangan lupa tulis darjah. Ada beberapa yang tidak tulis darjah. So, kena tulis darjah. Oleh kerana ini adalah sudut, so kena tulis unit dia darjah. Boleh faham kelas? Boleh ya? Teacher. Ya.